Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati lagi majlis pada malam ini, marilah kita mulakan program ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa di sini ingin kami membina ilmu-Mu yang ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan lagi potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami pada malam ini. Kurniakanlah kepada kami kiranya ilmu-Mu. Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis ceramah hukum fiqh semasa secara live ini yang diadakan pada malam ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami berserah segala urusan kami. Rabbana alaina tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Najmi di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada malam ini berjalan dengan lancar dan diberkati hendaknya. Untuk makluman para pelajar, sesi soal jawab bersama penceramah program akan diadakan sejurus selesai perkongsian daripada beliau. Para pelajar boleh meninggalkan sebarang persoalan di ruangan chat dan soalan tersebut akan dibaca oleh MC kita pada malam ini. Seterusnya, majlis menjemput Dr. Aminuddin Hasan, Timbalan Pengarah Pusat Pendidikan Fiqh, Sains dan Teologi bagi menyampaikan perkongsian beliau pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar tak? Waalaikumsalam, dengar. Siang Okey. Sebelum itu, untuk makluman semua para pelajar dan yang menyertai program ini, Iran akan disertakan pada hujung sesi ceramah selepas perkongsian daripada penceramah kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa ma'ulika al-khatim lima sabaq wal nasi bil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. وقال الله تعالى في كتاب العزيز يقول من آية من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأما بعد. Yang saya muliakan fungsi majlis Saudara Hamizat Zaidin dan juga yang berusaha pengetua ada tak dalam grup ni? Rasanya Belum masuk lagi. belum masuk lagi. Dan juga tidak lupakan yang berusaha Muhammad siapa tadi yang baca doa, Muhammad Muhammad Najmi dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang hadir secara maya di dalam Webex ini. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapat manfaat dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat ilmu yang kita laksanakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertamanya saya mohon maaf sebab sepatutnya program ni semalam, tapi manakala semalam saya rasa saya masih on the way balik ke kampung. Ini pun petang tadi pun saya cuba sampai di kampung, saya cuba untuk online tapi nampak gaya macam tak boleh dapat lah, low bandwidth kat situ. Kemudian saya kena keluar daripada kampung untuk dapat saya teringat cerita saudara satu tu yang dekat Sabah tu, dekat Sarawak, sampai terpaksa panjat pokok terpaksa panjat pokok untuk nak dapatkan line. Jadi saya dapat merasai perkara sedemikian. Jadi alhamdulillah saya dapat satu tempat yang agak Suara Ustaz tersekat. Ya? Suara tersekat ke? Okey tak suara saya? Bagi saya okey. Bagi saya okey. Okey, kalau okey lah kot. Mungkin ada yang dalam masa yang sama, ada juga yang low bandwidth. Okey, tak apa. Jadi alhamdulillah di kesempatan masa yang agak terbatas ini, jadi alhamdulillah saya pun dapat juga melaksanakan amanah yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi bersama. Okey, dan tajuk yang saya dapat sebenarnya saya di dalam saya follow tajuk dalam banner tu, tapi tak apalah, nanti kita boleh bincang bersama. Tajuk yang diberikan pelajar cabaran mendepani akhir zaman. Jadi saya bawa pun dalam masa yang sama tadi sempat sebelum saya ke bandar sekejap. Jadi sebelum saya ke bandar tadi, petang tadi, saya sempatlah cari mana-mana konten yang boleh dikongsi bersama untuk yang hadir pada malam ini. Dan yang hadir pada malam ini pun ada yang non-Muslim tapi tak apa, kita boleh berkongsi. Baik, dalam tajuk yang berkaitan dengan cabaran mendepani akhir zaman, maka saya ada satu hadis yang saya kira bertepatan bila mana dikaitkan dengan suasana keadaan di akhir zaman, iaitu satu hadis yang mana dia membicarakan tentang suasana keadaan dan juga suasana ini diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang agak panjang, menceritakan kepada para sahabat pada ketika itu. Baginda menceritakan tentang suasana di masa akan datang. Di masa akan datang itu merujuk kepada kita lah, zaman kita, zaman mutakhirin, zaman akhir zaman, iaitu satu situasi di mana seluruh dunia akan datang berumuni dunia Islam. Seluruh dunia akan datang mengerumuni dunia Islam. Jadi hadis ini dia membicarakan tentang situasi yang sedang berlaku lah sekarang ini. Baik, kalau kita lihat pada matan hadis itu,
daripada An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha faqala qailun min killatin nahnu yawma izin qala bal antum yawma izin kasir walakinnakum rusa'un karusa'in sayli wala yanza'anna Allah min suduri uduwikum al-mahabata minkum wala yakzifanna Allah fi qulubikum al-wahn faqala qailun ya Rasulullah wa ma al-wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi hadis ini kalau dibicarakan iaitu dalam kita lihat pada maksud itu yang mana Nabi SAW membicarakan dalam satu liqa', dalam satu majlis yang bertalaki sama macam keadaan istilah dia majlis taklim daripada itu ketika dalam satu halaqah kemudian Rasulullah SAW bersabda yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha, yang membawa maksud Nabi mengatakan bahawa hampir masa nanti bangsa-bangsa di seluruh dunia, bangsa-bangsa di seluruh dunia, alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha, di mana seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni, mana dia akan mengumpul dan juga ada hajat, maksudnya dia macam berkumpul mengerumuni kamu bagaikan mereka hendak kalau dekat situ dia kata kama tada'a akalatu ila qasatiha, bagaikan orang-orang yang hendak mengerumuni dalam hidangan makanan mereka. Akalatu qasatiha. Jadi kalau kita tengok matan hadis ini dia agak lebih ada analoginya. Kemudian faqala ini para sahabat bertanya lah. Faqala itu maksudnya para sahabat bertanya qailum wa min killatin nahnu yawma izin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kerana kami pada ketika itu sangat sedikit, pada hari itu kami ini sangat sedikit. Maka Rasulullah menjawab, qala bal antum yawma izin kasir walakinnakum rusa'un karusa'in sayli. Rasulullah menjawab, kamu pada ketika itu ramai. Bal antum yawma izin kasir, kamu pada ketika itu sangat ramai. Tetapi kasir walakinnakum rusa'un karusa'in sayli, dan pada ketika itu kamu sangat ramai umpama buih di waktu banjir. Umpama buih di waktu banjir, maksudnya ramailah, terlalu ramai. Umat Islam pada ketika itu sangat ramai. Kita boleh nampak, kita boleh lihat, kita boleh imagine bagaimana keadaannya sekarang ni. Kemudian wala yanza'anna Allah, pada hadis tersebut, pada matan hadis tersebut, Nabi mengatakan wala yanza'anna Allah min suduri uduwikum al-mahabbata minkum. Maksudnya apa? Kemudian Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Dari hati musuh-musuh kamu. Apa dia? Wala yakzifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Dan Allah mencampakkan dalam hati kamu satu penyakit yang namanya al-wahn. Al-wahnun. Al-wahnun. Ini biasa kita dengar istilah wuhan. Tapi wahnun itu dalam bahasa Arab dia membawa maksud yang berbeza. Faqala qailun ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wamal wahnun?" Apa dia wahnun itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Iaitu cintakan pada dunia dan juga takutkan pada kematian. Cintakan pada dunia dan juga takutkan kepada kematian. Baik, jadi kalau kita lihat pada matan dan juga hadis ini, maksud hadis ini,
kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu gambaran situasi yang akan berlaku di akhir zaman nanti, iaitu zaman selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham bahawa Rasulullah apabila baginda menyampaikan sesuatu, maka penyampaiannya adalah benar. Wa ma yantiqu anil hawa. Semua perkara itu yang disampaikan semuanya adalah datang daripada wahyu. Okay? Maka kalau kita lihat dalam situasinya keadaan sekarang, kalau kita lihat, baik kalau kita cuba mengimbas ataupun kita melihat perangkaan penduduk di dunia dari sudut populasi penganut-penganut agama. Sebagai contoh, kalau kita tengok Kristian, Kristian kalau dilihat dari sudut perangkaannya lebih kurang dalam 2 bilion plus minus gitulah penduduk di dunia, penganut dia. Kemudian untuk Islam, untuk agama Islam yang kedua lebih kurang 1.5 plus minus bilion di dunia ini. Kalau di Malaysia agak kalau Malaysia ini yang terkini saya kira dalam lebih kurang 17 poin plus minus gitu juta daripada 33 plus minus penduduk Malaysia. Jadi maknanya majoriti lah. Kalau kita lihat di negara lain, contohnya Indonesia ni kalau dilihat dari sudut populasinya lebih kurang dalam 200 lebih dalam 220 juta 220 lebih gitulah juta penduduk Malaysia penduduk penganut agama Islam di Indonesia. Jauh beza dengan kita baru 17 lebih juta. Pakistan pun ramai. Kalau Pakistan tu lebih pada 100 lebih juga, hampir 200 juga, 190 lebih gitulah juta. India antara negara yang besar juga, kita lihat pun lebih kurang 180 lebih juta penganut agama Islam. Kalau kita lihat, ini adalah satu mesej yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang situasi keadaan umat Islam di akhir zaman. Iaitu umat Islam situasinya ramai, tetapi ramainya itu tidak memberikan satu mesej seperti mana yang Rasulullah katakan itu, di mana Allah campakkan ke dalam hati-hati umat Islam dengan satu penyakit yang namanya wahnun. Satu penyakit yang namanya wahnun. Wahnun itu apa? Hubbu dunya wa karahiyatul akhir. Iaitu dia mencintai dunia dan juga takutkan, bencikan karahiyah. Karahiyah ni dia kalau kita biasa dengar istilah makruh, benci. Bila kata makruh itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makruh. Jadi karahiyah tu maksudnya dia bencikan kematian. Maknanya takut mati. Dia tidak boleh melepaskan dunia ni. Baik, dalam situasi ini, maka kita dapat lihat bagaimana ulama-ulama, sebagai contoh, ulama Ali Jarisha, ulama Mesir, dalam kitab beliau As-Salibul Wuzul Fiqh lil-Alam Islam, yang mana scholars Ali Jarisha ni, Ali Jarisha, ulama Mesir ini yang wafat tahun 2011. Marhum wafat hafizallahu taala wafat pada tahun 2011 dan sebagainya. Baik, apa yang boleh saya ambil kesimpulan dari antara perkara yang beliau ingatkan kepada kita tentang situasi umat Islam di zaman sekarang, iaitu yang pertama, kalau kita lihat orang barat yang nak menghancurkan Islam ini, dia ada dua cara, ada dua kaedah. Yang pertama, letak dekat situ, tafriqu bainal muslimin, iaitu pecahkan kesatuan umat Islam. Dan bila kata pecahkan umat Islam, maka umat Islam agak sukar untuk bersatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasul syukun fi qulubil mu'minin, iaitu tanamkan keraguan
syukul ni maksud keraguan, kebingungan. Boleh lah. Keraguan, kebingungan, confused. Macam betul, macam tak betul. Umat Islam fi qulubil mu'minin. Terhadap hati orang Islam itu sendiri. Jadi dua kaedah ini dalam kitab itu, beliau telah memberikan tip bagaimana orang Barat yang mengacuhkan umat Islam. Ada dua cara, iaitu pecahkan kesatuan umat Islam. Yang kedua, tanamkan keraguan, kebingungan umat Islam terhadap hati orang Islam itu sendiri. Supaya apa? Supaya apabila umat Islam ini walaupun ramai, bila mana tidak bersatu, maka dia tidak ada kesatuan. Dia tidak ada satu kekuatan, kekuatan seperti mana yang berlaku ketika di zaman Rasulullah, seperti mana zaman Khulafaur Rasyidin, ketika begitu juga zaman kerajaan Bani Umayyah, begitu juga dengan kerajaan Bani Abbasiyah dan seterusnya. Dan setelah berakhirnya ke khilafah umat Islam di bawah kepimpinan pimpinan Mustafa Kamal Atatürk, maka kalau kita lihat itulah maka kita lihat umat Islam hinggalah sekarang ini istilahnya dia masih lagi berpecah. Tafriqu bainal muslim dan juga husnul syukur fi qulubil mu'min. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Maka apa yang kita lihat? Di antara perkara yang diingatkan oleh Ali Jarisha, kata antara perkataan yang saya sempat quote, iyaqta'u syajarah ahadu aqfaya, iaitu dia meletakkan kalau nak robohkan kayu, hendaklah dengan tukang kayu juga. Ini saya nak kaitkan dengan rusul syukur fi qulubil mu'min. Nak hancurkan orang Islam, maka orang Islam itu sendiri perlu disuntik dengan pemikiran-pemikiran yang boleh memberikan situasi yang confused. Iaitu contoh kalau kita lihat pemikiran Barat, relativism, pluralism. Saya ingat siapa yang belajar subjek falsafah ataupun subjek sains teknologi dan manusia, semua akan belajar tentang pemikiran. Kerana kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini, zaman umat mutaakhirin ini banyak dirosakkan dari sudut pemikiran. Dia tidak menggunakan senjata-senjata seperti zaman dulu, tetapi dia menggunakan yang lebih mudah, iaitu dari sudut pemikiran. Dia menyerang yang istilah dia menyerang pemikiran. Baik, kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam hadis yang seterusnya, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal lazi min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhulu fi juhri dabbi lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Baik, kalau kita lihat hadis ini sangat menarik. Bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan perkataannya, menghabiskan ucapannya dengan satu question kat situ. Faman. Siapa lagi? Istilahnya begitu. Apa dia kata kat situ? Latattabi'unna sunanan lazi min qablikum. Satu analogi yang Rasulullah sebut di sini. Kamu semua, situasi ini nanti apa? Kamu semua akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dahulu. Sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta. Maksudnya semakin rapat lah istilah dia. Semakin rapat, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kan law dakhalu fi juhri dabbin, sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la'attaba'tumuhum, kamu pun ikut sampai sekali. Maksudnya dalam keadaan situasi yang tidak sedang. Sebab kita dah terlalu rapat. Kita dah sukar nak keluar daripada sistem itu. Kita dah istilahnya dah jadi darah daging.
sukar kita nak keluar. Lalu apa? Lalu para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Adakah Yahudi dan Nasrani? Yahudi itu merujuk kepada Yahudi dan juga Nasrani lah. Semua Kristian. Maka Rasulullah kata apa? Qala faman. Rasulullah memberikan satu teka-teki ataupun satu analogi, kata siapa lagi. Jadi suruh kita memikirkan. Maknanya bukan saja Yahudi, bukan saja Nasrani, tetapi yang sekutu-sekutunya itu juga. Walaupun dilihat di kalangan orang Islam. Sebab istilah syaitan ini dia adalah merujuk kepada sifat. Dia bukan merujuk kepada orang kafir, bukan. Syaitan ini dia merujuk kepada sifat. Sifat apa? Sifat kalau dalam kamus tu disebut man syaitana minal jinni wal ins. Maknanya sikap yang sangat jahat dalam kalangan jin dan juga manusia. Jadi maknanya manusia pun kadang-kadang boleh jadi syaitan. Jin boleh jadi syaitan. Selain itu ada jin muslim, ada jin kafir. Yang seorangnya adalah Azazil. Seorangnya. Iblis. Yang seorang saja. Yang lain semua adalah syaitan. Sama ada syaitan dalam kalangan manusia ataupun syaitan dalam kalangan apa? Dalam kalangan orang Islam sendiri. Manusia lah istilah dia. Jadi sedar tak sedar. Dalam sedar tak sedar, rupa-rupanya kita ni istilahnya dah terlanjur. Ataupun kita ni dah istilah dia sukar kita nak keluar daripada kaedah tersebut. Jadi ini Rasulullah dah sebut. Rasulullah dah pesan, Rasulullah dah warning kepada kita. Dan itu juga kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan peringatan kepada kita. Iaitu satu peringatan yang mana peringatan ini Allah sebutkan dia bersifat abadan ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Iaitu satu istilah walan tarda. Ada dua attention di situ. Waw dan juga lan. Sesungguhnya tidak akan. Jadi ada dua attention di situ. Istilahnya kau dengar betul. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani pasti tidak akan senang dia tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallah wal huda wa littaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wa la nasir. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan beri perlindungan dan penolong. Kalau kamu dah ikut mereka, mengikut kepercayaan mereka, maka sampai satu keadaan, satu masa Allah tidak akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kamu. Jadi hati-hati. Jadi ini jadi kalau kita lihat pada hadis yang pertama tadi, Rasulullah memberikan satu gambaran situasi yang akan berlaku, dan perkara itu berlaku zaman sekarang, iaitu kita melihat umat Islam yang sangat ramai. Itu satu. Kemudian yang kedua, umat Islam Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati mereka satu istilah yang namanya al-wahnun. Apa dia al-wahnun? Hubbud dunya wa karahiyatul akhirah. Mencintai dunia dan juga bencikan kematian. Dia rasa umur dia panjang. Dia rasa umur dia panjang dan boleh panjang lagi umur dia. Yang muda dia rasa umur dia lambat lagi nak mati. Yang tua dia rasa lambat lagi nak mati juga. Dia rasa dia boleh menjangkau 100 tahun. Yang muda dia rasa belum rasa tua lagi.
Jadi itu perkara yang perlu perlu hati-hati lah sebenarnya. Jadi itu kalau kita lihat pada hadis, kemudian pada hadis seterusnya yang saya nyatakan tadi, maknanya kita ini dalam situasi keadaan kita tak sedar bahawa kita ini rupanya dah semakin dekat dengan fitnah-fitnah tersebut, dengan situasi-situasi tersebut sebab kita tak sedar. Rupanya kita dah masuk ke dalam lubang biawak dalam hadis ini. Dakhalu fi juhri dabbin la'at tabi'ut tumuhum. Itu yang berlaku. Tak sedar. Kemudian dalam masa yang sama, warning daripada Allah SWT supaya kita sentiasa berhati-hati. Kemudian inilah yang berlaku kalau kita lihat hegemoni barat tentang globalisasi yang bersifat pemikiran, menjajah dari sudut pemikiran yang bersifat yang kita lihat di sini dalam soal politik, soal sosial, soal ekonomi, maka kita lihat antaranya apa pandangan daripada Tom Tyrus yang dikatakan apa barang siapa dapat menawan kota Melaka mereka dapat menguasai Venice. Maksudnya apa? Kata kota Melaka pada ketika itu merujuk kepada satu kekuatan kesatuan umat Islam, simbol kekuatan umat Islam terutama di kawasan Nusantara, di kawasan Nusantara, Malay Archipelago. Kawasan Nusantara ini adalah satu kawasan yang sangat strategik, kita katakan begitu. Siapa dapat menguasai Melaka, kota Melaka, maka dia akan dapat menguasai Venice, satu keadaan. Okey. Kita malam ni tak payah lama-lama sangat. Baik, kemudian saya nak kembali kepada al-wahdun itu. Wahdun itu maksudnya kalau kita lihat dari sudut bahasa dia merujuk kepada perkara yang lemah, yang dhaif. Maksudnya kita ini umat Islam pada zaman sekarang ini istilahnya lemah, istilahnya dhaif, istilahnya apa dikatakan tidak ada jati diri, ataupun dalam istilah yang lain cintakan dunia dan takutkan kematian. Baik, kalau kita lihat apa yang ada yang dipaparkan di situ, dalam ini saya punya slide agak ringkas. Untuk mengembalikan kekuatan umat Islam, kekuatan terutama golongan syabab. Syabab ni golongan pemuda. Sebab zaman muda lah, zaman di mana kita ni ada kekuatan, tetapi mungkin duit tak berapa nak ada. Sampai satu masa nanti duit dah ada banyak tapi kekuatan pula tak ada. Bila dah masuk zaman kerja nanti duit dah banyak tapi masa pula tak ada. Zaman syabab ni zaman kita muda, zaman muda-muda duit tak berapa nak ada, masa ada banyak. Dia macam tu lah dia punya quotation dia. Jadi antara penawarnya yang nak kita belajar iaitu yang pertama, kita bermujahadah. Bermujahadah ini berasal daripada perkataan jihad, jahadah, bermujahadah dalam apa? Dalam konteks ibadah. Ibadah ini kita jangan sempitkan ibadah untuk perkara yang bersifat khusus. Ada juga ibadah yang bersifat umum. Kita belajar contohnya. Belajar ini adalah satu situasi yang kita boleh kaitkan dengan satu ibadah yang bersifat umum. Satu jihad, kita bermujahadah, kita menuntut ilmu, adalah satu situasi kita berjihad untuk menjadi mujahid ilmu. Itu. Jadi ibadah ini macam mana pun kita kena lakukan dalam situasi, dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh supaya kita ada jati diri. Supaya Allah tidak campakkan al-wahnun itu ke dalam diri kita. Sebab bila kata hilang mujahadah ni, hilang bersungguh-sungguh, bila kata hilang bersungguh-sungguh dalam ibadah, sebab itu saya suka gunakan istilah ibadah. Ibadah ini dia punya definisinya lebih luas. Dia boleh pergi kepada ibadah secara umum dan juga boleh pergi pada ibadah secara khusus. Kalau kata umum dia akan lebih ni,
dia akan lebih khusus apa yang kita lakukan seperti mana yang terkandung dalam syariat. Kalau yang tu yang kalau yang khusus, kalau yang umum dia lebih bersifat luas. Kita melakukan ataupun kita terlibat, kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti di college, di JKM dan sebagainya, dan kita laksanakan dengan penuh ikhlas dan dapat membentuk jati diri kita dalam situasi yang sama, kita bermujahadah, dan akhirnya kita mendapat kekuatan-kekuatan yang tidak disangka-sangka. Kekuatan itu maksud saya jati diri. Jati diri yang memberikan kita satu kekuatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bermujahadah dalam ibadah secara umum ini, maka akhirnya nanti orang-orang ini dia akan mendapat kemanisan. Orang-orang ini dia akan dapat satu kekuatan jati diri yang sangat hebat. Jadi bagi golongan pelajar, mahasiswa dan mahasiswi, ambillah peluang. Bila mana kita ni belajar dan kita masuk ke dalam universiti, pastikan kita ini memiliki kemahiran yang bersifat holistik. Kemahiran yang bersifat holistik. Bukan saja kita masuk universiti untuk belajar saja. Jangan. Kalau belajar di kelas-kelas saja sangat rugi sebenarnya. Sangat rugi. Sepatutnya kita mengoptimumkan kekuatan-kekuatan secara langsung ataupun tidak langsung, di mana kita perlu menggilat potensi-potensi yang mungkin barangkali ada secara skala yang kecil, tetapi apabila dikira rupanya kita ini ada potensi untuk menjadi seorang pemimpin, ataupun mungkin di peringkat di peringkat kolej mungkin kita sekadar ahli saja, tetapi rupanya bila kita dah keluar nanti, rupanya kita ni menjadi CEO, mungkin kita ni menjadi aktivis, mungkin kita ini maksudnya itu adalah kemahiran-kemahiran yang kita dapat bukan saja di dalam kelas. Kita perlu mengambil ruang untuk kita bermujahadah dalam ibadah kita ini, bukan saja di dalam kelas, tapi kita perlu bermujahadah di luar daripada kelas. Dan akhirnya kita akan dapat kemanisan, kita akan dapat keseronokan. Satu keadaan nanti sampai satu masuk, bila kita tak sibuk, kita rasa sunyi saja. Macam tu. Itu yang saya rasai. Bila kita belajar dan kita sibuk dengan aktiviti persatuan, kita sibuk dengan aktiviti-aktiviti himbat masyarakat, sampai satu masa bila kita tidak sibuk, kita akan rasa sunyi. Dan bila kita bekerja, kita akan rasa macam kita akan terlibat dengan aktivis, dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan dan sebagainya. Maka itu akan memberikan saja manfaat, bukan saja untuk diri kita. Akhirnya kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab manusia adalah orang yang boleh memberikan manfaat kepada orang yang lain. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesan daripada apabila kita ada nilai-nilai mujahadah. Kemudian mencintai Rasulullah SAW, kesan juga daripada kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh, kita berjihad dalam beribadah. Kemudian kita akan dalam masa yang sama untuk kita untuk menghilangkan rasa al-wahdud itu, salah satunya kita sentiasa mendampingi ataupun bersahabat dengan para alim ulama ataupun orang soleh, ataupun kawan-kawan yang ada sifat-sifat yang baik, kita ambil, walaupun kadang-kadang rakan-rakan kita itu tidak semua dia memiliki sifat-sifat yang solid. Kadang-kadang ada juga yang rakan-rakan tu ada juga perkara-perkara yang tidak baik dia buat, tapi kita ambil perkara-perkara yang baik. Kadang-kadang dia ni susah sangat nak tolong orang, tetapi dengan adik-beradik dia, kita tengok bukan main lagi, sangat rapat, suka tolong adik-beradik dan sebagainya, jaga hubungan. Itu antara perkara positif yang kita boleh ambil. Kadang-kadang macam tu, kita tak boleh ambil semua keseluruhannya, sebab manusia ini tidak semuanya dia apa istilahnya, tidak semuanya
solid lah, tidak semuanya solid. Kemudian menuntut ilmu dan memenuhi masa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu maksudnya dalam keadaan macam inilah contohnya, kita menuntut ilmu. Jangan kita rasa bosan. Tuntut ilmu ni sampai bila-bila. Sampai nanti dah kerja, nanti bila dah habis pun kita menuntut ilmu juga. Saya pun begitu juga. Saya pun masih lagi dalam proses menuntut ilmu. Dan yang terakhir, kalau tengok kat situ, dia mengawal ataupun menjaga, memelihara ainul hasid. Ainul hasid ini antara perkara yang sangat penting, yang perlu kita kawal. Kita kawal bila zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita perlu mengawal satu istilah yang namanya ainul hasid. Ainul hasid ni datang daripada mana? Ainul ni mata. Hasid ini iaitu kita biasa dengar istilah hasad. Jadi ainul hasid ni, ainul ini dia menjadi satu benda yang sangat penting, mata kita. Jadi dia boleh kita katakan sebagai sumber. Bagaimana kita mengawal sumber yang namanya hasid? Jadi ainul hasid ni satu istilah yang ulama sebut, iaitu dia datang daripada sumber-sumber yang boleh memberikan kita rasa hasad. Kita rasa benci, kita rasa geram, kita rasa nak melasah je, kita rasa akhirnya nanti kita memberikan satu kesan ataupun impak yang tidak positif. Kita akhirnya datangnya konflik, akhirnya datangnya berbalah, akhirnya datangnya bergocok. Orang apa? Orang badan timur sebut gocok. Akhirnya gocok. Apa sebabnya? Sebab ainul hasid. Ainul hasid ini daripada mana? Daripada gadget ataupun device yang ada di klinik. Dia datang daripada mana lagi? Datang daripada platform-platform media sosial. Sebab apa? Sebab apabila kita membaca, ini sebenarnya satu keadaan yang akhirnya kita tidak boleh lari daripada situasi yang ada sekarang. Berapa ramai orang yang tidak boleh tidur, walaupun mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, apabila handphonenya tertinggal. Handphonenya tertinggal di rumah ataupun handphonenya tertinggal kat bilik. Dia pergi college, dia pergi ke kelas, handphone tertinggal. Hati dia macam mana rasa? Tak keluar. Maknanya dia sudah berada dalam sistem itu. Dalam sistem itu. Cuma bagaimana kita mengawal? Bagaimana kita mengawal yang dinamakan sebagai ainul hasid? Kadang-kadang kita baca mana-mana mesej ini, WhatsApp ke apa saja, kita baca, dia boleh memberikan kita rasa geram. Apalah orang ni. Akhirnya kita pula forward pula pada rakan-rakan yang lain. Nak jadi macam hero. Siapa yang mula-mula sekali. Rupanya berita tersebut berita yang tidak sahih. Berita tersebut berita bersifat persepsi. Persepsi ini sebenarnya satu perkara yang sangat bahaya. Kalau siapa belajar ilmu, siapa belajar subjek falsafah, dia ada satu subtopik yang namanya falasi. Yang namanya falasi. False. Perkara-perkara yang bersifat palsu. Dia boleh dibina. Benda-benda palsu ni, benda-benda yang tidak betul ni, dia boleh dibina. Dia boleh create content, dia boleh create cerita, dan cerita itu dia seolah-olah memberikan satu gambaran macam betul juga. Akhirnya kita rasa betul juga, sebab dia mendatangkan formulasi, dia datangkan rumus-rumus. Biasalah kadang-kadang setengah konten itu dia boleh memberikan kita satu gambaran, dia boleh attract kita, dia boleh memberikan kita rasa sedih, boleh beri kita rasa geram, boleh beri kita rasa, sedangkan benda itu bersifat persepsi. Itu kata falasi tu. Jadi siapa yang belajar falsafah, ilmu falsafah dan ketamaddunan itu sangat baik sebenarnya. Untuk kita mengetahui bagaimana konsep falasi itu berjaya diketengahkan zaman sekarang ini, dan akhirnya kita ni istilahnya masuk dalam sistem itu dan sukar untuk kita keluar. Sebab itu kita kena dalam satu istilah dalam Quran disebut tabayun, ataupun budaya kita melakukan research. Kita kena bersoal siasat. Kita kena melakukan research dalam apa saja berita.
Sebab kita sekarang ni berada dalam situasi, dalam keadaan saudara-saudara sekalian ni semuanya adalah orang-orang yang terpilih berada di Menara Gading. Kalau di dalam ketika zaman sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk ke matrik, masuk ke tingkatan 6 dan masuk ke universiti. Zaman sebelum universiti, kita saudara-saudara sekalian belajar semua subjek, belajar semua perkara, semua belajar. Maka itu dikategorikan sebagai, kita panggil sebagai information, maklumat. Kemudian bila saudara-saudara sekalian masuk ke dalam universiti, tuan-tuan sudah difokuskan. Difokuskan apa? Dah difokuskan ke bidang-bidang yang bakal menjadi kepakaran saudara-saudara sekalian. Saya ni tidak guna saudara, tidak guna tuan. Saya biasa guna istilah tuan dan perempuan. Baik. Jadi kalau dilihat di situ, sebenarnya saudara-saudara sekalian sudah berada dalam situasi mencari satu makna yang sebenar. Tadi sebelum pada masuk universiti, kita dapat macam-macam maklumat. Kita kategori sebagai information. Kemudian bila masuk ke universiti, kita dapat satu istilah yang namanya ilmu. Ilmu itu kalau menurut pandangan daripada Syekh Nakim atas, dia meletakkan datangnya satu makna. Bila kata datang satu makna, bila kita masuk ke universiti, kita dah difokuskan bidang kita. Bidang kita itulah yang akan menjadi satu simbol kepakaran kita bila mana kita dah selesai nanti. Kita dah bergraduasi. Maka itulah dinamakan sebagai ilmu. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil knowledge. Knowledge ini adalah satu tingkatan ilmu yang sekarang ini dilalui oleh semua mahasiswa dan mahasiswi supaya kita ini menjadi orang yang boleh mempertimbangkan sesuatu keputusan secara waras. Bila kita dapat berita, bila kita dapat apa saja berita, pertimbangan kita adalah research. Jangan kita menghilangkan budaya tabayun itu ataupun budaya research itu ataupun budaya semak dulu. Jangan sebab. Semak dulu, jangan sebab. Itulah sebenarnya perkara-perkara yang melemahkan jati diri kita. Dan yang sangat malang sekali, Ainul Hasid ini dia menjadi darah daging. Darah daging bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sepatutnya tidak perlu ada. Sepatutnya mahasiswi ini, saudara sekalian, sepatutnya boleh mengawal dan boleh mengambil manfaat juga. Macam istilah sebilah pisau itu, kalau digunakan untuk memotong bawang, untuk masak biryani, dapatlah rasa sedapnya biryani. Tetapi kalau pisau itu dibuat untuk bunuh orang, maka dia akan mendapat impaknya yang sangat negatif. Sebab itu perlulah kita mengawal, mengambil, memanipulasi. Kita perlu memanipulate, kita perlu menginovasikan Ainul Hasid ini menjadi satu benda yang sangat positif. Dengan platform media sosial ini, kita jadi lebih baik, kita menjadi sebagai orang yang pencetus idea-idea yang bernas, yang baik, dan akhirnya dia lebih memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Ini sebenarnya satu cabaran. Jadi berbalik kepada hadis yang saya bawakan tadi, bagaimana untuk memberikan kekuatan jati diri kepada diri kita, terutama bila mana dalam keadaan syabab, golongan syabab atau golongan pemuda ni, dia biasanya berdarah panas. Bila membuat sesuatu, membuat keputusan, dia akan lebih agresif, agak agresif. Jadi sebab itulah perlulah neutralkan, ataupun dia perlulah melalui satu proses bagaimana dia perlu mature, perlu matang dalam membuat keputusan, dan akhirnya keputusan itu dia akan menjadikan kita sebagai golongan ataupun mahasiswa yang terbaik. Dan itulah kalau kita lihat apa yang berlaku dalam institusi kita yang telah
diinspirasikan oleh pengasas UTM itu sendiri, bagaimana dia meletakkan, menggabungkan elemen agama ini di dalam kesepaduan teknologi yang akan dihasilkan. Ini sangat penting kerana Tuhan untuk manusia itu sebenarnya satu moto yang sangat memberikan makna, menggambarkan satu knowledge transfer, memberikan satu gambaran bagaimana ilmu itu yang sangat mulia berpaksikan kepada agama, dan juga dia akan memberikan satu kekuatan, satu bentuk baru di new era yang lebih baik. Dan itulah sepatutnya kita bawakan, perlu kita dukung falsafah, misi dan moto misi itu sendiri. Baik, saya ingat dah dekat pukul 9 tadi. Mungkin insyaAllah kalau ada sebarang ada tak ni? Tengok kat situ ada di ruang chat. Oh, tak ada. Bagus juga tak ada ni. Okey, jadi saya ingat kita dah sampai kepada penghujungnya. So kalau kata ada ni, mungkin saya serahkan kepada siapa tadi? Saya. Serahkan kepada siapa? Mana MC? Hamizan. Hamizan. Okey, dengar. Saya dengar. Terima kasih atas perkongsian yang begitu bermakna daripada Tuan Penceramah program kita sebentar tadi. Diharap para hadirin dapat mengambil perhatian di atas ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Amiruddin binti Sari. Tapi mengelengahkan masa lagi, jadi kita diteruskan dengan sesi soal jawab bersama penceramah program. Nah, di sini ada beberapa soalan yang diajukan oleh pelajar. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam mana saya sebagai pelajar ingin kontrol keinginan kami sebagai anak muda dalam dunia sekarang? Ingin apa tadi? Ingin mengawal, ingin kontrol Ingin mengawal keinginan kami sebagai anak muda. Ingin mengawal. Okey. Okey, saya jawab terus macam mana? Boleh? Boleh. Okey, yang pertama tadi kalau kita lihat sangat penting apabila kita ada rasa mencintai ilmu. Kerana ilmu itu sebenarnya dia akan memberikan satu jati diri, satu kekuatan. Kerana dengan ilmu itu juga dia akan memberikan kita satu gambaran. Bagaimana kita berjaya meletakkan ataupun mempertimbangkan satu keputusan itu dengan dalam konteks akal yang waras. Nah, dapat akal yang waras, ataupun dalam istilah Quran dia panggil apa? Dia panggil ulul albab. Dapat ulul albab itu, dia perlu melalui satu proses mujahadah ilmu. Maksudnya dia mencintai ilmu. Maksudnya dia disibukkan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni luas. Sama ada ilmu secara rasmi di kelas-kelas ataupun menuntut ilmu melalui aktiviti-aktiviti di college. Kita terlibat dengan dengan program-program, kita terlibat dengan khidmat masyarakat, terlibat dengan persatuan. Semuanya itu adalah satu proses untuk mengawal dari sudut keseluruhan, secara holistik kita punya IQ kita punya emosi kita, EQ kita, kita punya segala bentuk yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tindak tanduk kita, semuanya nanti dia akan dalam satu situasi apabila kita ingin berhubungan dengan ilmu tersebut, maka dia akan sampai satu keadaan kita akan mature. Ilmu ini dia perlu disebatikan.
Maksud ilmu yang saya katakan tadi bukan saja ilmu saya di dalam kelas, tetapi ilmu di luar kelas. Di luar kelas. Semuanya itu perlu disepadukan. Kalau hanya sekadar kita sibukkan ilmu di kelas saja, sebenarnya itu sangat tidak mencukupi. Kerana kita perlu ada satu konsep bagaimana kita berdikari nanti apabila kita berada di luar sana. Di luar sana sangat penting untuk kita memiliki jati diri. Nak dapat jati diri itu, jati diri sebagai seorang yang hebat, dia perlu melalui proses-proses pendidikan. Dia perlu bergelumar dengan ilmu. Dia perlu mencintai ilmu. Dia perlu hormat dengan orang yang memberikan ilmu. Tidak kira lah ilmu itu datang daripada pensyarah ataupun daripada penutur ataupun filem ataupun bantu filem dan sebagainya. Sehingga kan yang tukang sapu cleaner itu pun kalau memberikan ilmu kepada kita, dan ilmu itu sangat berguna pada kita, dan itulah kita lakukan. Dan akhirnya nanti dia akan menjadi satu kematangan kepada kita apabila kita berada di dunia luar nanti, apabila kita sudah bergraduasi. Ini sangat penting. Jadi pokok pangkalnya adalah kita mencintai ilmu itu sendiri. Jangan kita ego sangat. Jangan kita ego, jangan kita rasa kita dah cukup, sebab itulah ujian orang yang berilmu. Ujian mahasiswa atau mahasiswi, dia rasa dia didatangkan ujian dengan dia rasa dia hebat. Itu ujian sebenarnya. Bila orang tanya, belajar mana? Belajar UTM. UTM dah naik ranking bukan kaleng-kaleng ni. Itu sebenarnya tapi hakikatnya sejauh mana kita mendalami, menghayati falsafah UTM itu sendiri ke dalam diri kita, dan akhirnya kita menterjemahkan dalam bentuk tindak tanduk kita. Akhirnya kita menterjemahkan dalam bentuk pertimbangan keputusan yang kita lakukan. Baik, saya ingat cukup dah. Satu lagi. Okey. Yang lain lagi? Izan? Okey, soalan kedua. Soalan saya, macam mana kita nak menghadapi golongan yang tak banyak, adalah dua je lah. Boleh. Okey, soalan saya, macam mana kita nak menghadapi golongan yang liberal, social justice, warrior dan lain-lain yang menegakkan benda-benda yang salah atas mana-mana pihak asasi manusia. Begini, bila kata liberal ataupun pemikiran yang bersifat ism ni kan, feminism, liberalism, apa lagi banyak sangat. Dia yang besarnya, kalau kita belajar subjek falsafah tu kan, yang besarnya adalah secularism. Daripada secularism tu dia akan pecah kepada ism yang lain. Jadi itu adalah bentuk pemikiran yang tidak didasari dengan agama. Asasnya begitu. Asasnya dia tidak didasari dengan agama. Foundationnya dia menolak agama ini, kerana agama ini dia lihat sebagai pengikat. Dia mengawal kebebasan, terutama kalau sebagai contoh kebebasan dalam hak mereka lah. Itu sangat bahaya. Kebebasan ini dalam Islam sebenarnya dia ada hak kebebasan, tetapi dia tidak melangkaui agama. Kerana dalam agama dia ada batasan yang dikawal oleh satu kuasa yang sangat besar yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak apa istilahnya, supaya kita ini tidak terjerumus, kita ini tidak terpaling, kita ini tidak mudah untuk diperkotak-katikkan dengan pemikiran-pemikiran, sebab mereka ini banyak lebih bermain dengan logik akal. Banyak bermain dengan logika akal. Mereka meletakkan akal ini adalah semata-mata sebagai sumber yang utama. Mereka tidak menerima agama. Kerana agama ini dia seolah-olah seperti melangkau pemikiran mereka.
Mereka nak logik. Kalau ada data, yes. Kalau tak ada data, kan? Mereka tak percaya benda yang tidak ada data. Kan? Mereka tak percaya adanya balasan baik, balasan buruk. Mereka tidak percaya konsep syurga dan neraka. Mereka tidak percaya konsep ada dosa dan ada pahala. Mereka tidak percaya konsep macam tu. Benda yang bersifat gaib. Benda yang tidak nampak. Benda yang tidak nampak. Bila kita melihat perkara tersebut, betul juga, logik juga. Dan kebetulan pula yang bawa pemikiran-pemikiran itu adalah orang Islam itu sendiri. Sebab itu saya katakan tadi dalam kitab Asalibul Fikr itu tadi, dalam pandangan daripada almarhum Ali Jari Shah itu, dan ulama di Mesir, dia kata apa? Maksudnya umat Islam itu perlu didatangkan kebingungan, supaya mereka ini akhirnya dia jadi confused. Dia kata betul juga, sebab bermain dengan akal. Bermain dengan akal ini kalau tidak kuat dari sudut agamanya, dari sudut akidahnya, maka kita akan mudah terjerumus. Kita tidak boleh menafikan kehadiran mereka. Jangan sesekali kita menafikan, dan maksudnya kita terus cantas mereka, dalam arti kata kita lenyapkan mereka. Sebab mereka sentiasa ada. Kadang-kadang kita kena tengok juga bahawa mereka ini sentiasa dengan gerakan-gerakan mereka, dan yang agak bimbangnya untuk generasi yang saya kira dari sudut foundation agamanya itu, dari sudut asas agamanya itu perlulah diperteguhkan, kerana agama inilah yang memberikan satu kekuatan, satu tunjang, satu jati diri. Walau di mana saja bumi dipijak, kalau agama itu sebagai asasnya, maka tidak akan goyang. Maka saya melihat asasnya mestilah agama. Agama itulah dia akan membentuk, dia akan memberikan satu pandangan, kerangka pemikiran yang lebih baik berbanding kepada orang-orang yang memperjuangkan izm-izm yang ada. Okey, ada soalan lagi? Rasanya itu saja. Okey, alhamdulillah selesai untuk malam ini. InsyaAllah mungkin kita boleh bertemu lagi pada yang akan datang. Jadi saya serahkan pada saudara Hamizan. Terima kasih kepada Dr. Aminuddin Ihsan di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Dengan ini berakhirlah program majlis kita pada malam ini. Kita tutup majlis kita dengan bacaan Al-As dan tasbih kifarah. Subhanallah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang dari kami sendiri. Saya sebagai wakil jawatan kuasa memohon maaf atas salah dan silap sepanjang dan majlis pada malam ini. Ingatkan kepada para pelajar untuk mengibas untuk mengisi kedatangan pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terima kasih.